السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita berada di bulan yang penuh mulia ini, bulan Ramadan. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang kita ketahui bersama bahawa niat adalah merupakan rukun dalam ibadah. Seorang muslim wajib berniat puasa dalam hatinya pada malam harinya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan An-Nasa'i, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujmi'is siyam qabla al-fajr fala siyama lahu." Sesiapa yang tidak menghimpunkan, yakni tidak berniat puasa sebelum waktu subuh, maka tiadalah puasa baginya. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niat letaknya di hati, maka hendaklah dipastikan bahawa niat itu adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Allah Ta'ala perintahkan hamba-hambanya supaya mereka mengikhlaskan ibadah mereka, kerana ia adalah syarat diterimanya amal soleh seseorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah mereka itu hanya kepada-Nya. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim wajib menjaga niatnya dalam semua amalannya. Janganlah sampai amalan kebaikan itu mengheretnya ke dalam perbuatan ujub, yaitu bangga diri, riya, dan yang seumpamanya yang menyebabkan rosaknya keikhlasannya. Apalagi orang yang mensyirikkan Allah dalam ibadah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang mensyirikkannya, dan hanya mengampuni dosa selain syirik itu bagi sesiapa yang Dia kehendaki. Dan sesiapa yang mensyirikkan Allah, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan sesat yang amat jauh. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, niat itu letaknya di dalam hati. Hati pula sifatnya berubah-ubah, tidak tetap. Oleh kerana hati ini sering berubah-ubah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai yang merubah-rubah hati, tetapkanlah hatiku di atas agama. Maka hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menetapkan hati-hati kita di dalam agamanya, di dalam mentaatinya, dan bersungguh-sungguh menjaga keikhlasan hati kita. Seorang ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah berkata, "Sesuatu yang paling sukar bagiku untuk aku luruskan adalah niatku, kerana ia sering berubah-ubah." Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ibadah puasa benar-benar mendidik seorang muslim untuk senantiasa ikhlas di dalam beramal, yaitu memurnikan ibadah yang dikerjakannya itu kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Perhatikanlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan pengharapan, maka diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu,
Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud ihtisaban dalam hadis ini ialah beramal kerana mengharap pahala dari Allah. Itulah yang dimaksud ikhlas. Yang diharap bukanlah pujian manusia. Yang diharap bukanlah semata-mata harapan dunia. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan sekecil apapun apabila disertai dengan niat yang ikhlas kepada Allah, maka ia memiliki keberkatan yang besar, bahkan ia mendapat pahala yang sangat besar. Ibnu Mubarak rahimahullah pernah menyatakan, ruba amalin saghirin tu'zimu niyah wa ruba amalin kabirin tusgiruhu niyah. Kadang-kadang amalan yang kecil itu menjadi besar, yakni banyak pahalanya kerana niat. Dan kadang-kadang juga amalan yang besar yang banyak itu menjadi kecil, yakni sedikit pahalanya disebabkan niat. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji kamu, siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalannya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebut siapakah manusia yang paling banyak amalannya, akan tetapi Allah menyebut siapakah yang paling baik amalannya. Maka apakah yang dimaksudkan dengan amalan yang paling baik? Seorang ulama salaf, Fudail bin Iyad rahimahullah, menjelaskan mengenai ayat ini. Beliau rahimahullah menyatakan, akhlasuhu wa aswabuhu, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Yang dimaksudkan amalan yang paling baik ialah amalan yang paling ikhlas dan yang paling benar. Sesungguhnya amalan apabila ia dilakukan dengan ikhlas namun tidak benar, maka tidak diterima. Dan juga apabila amalan itu benar tetapi tidak ada keikhlasan, maka tidak diterima. Kemudian beliau rahimahullah menyatakan, wal khalis idza kana lillahi azza wa jalla, was sawab idza kana ala sunnah. Orang yang ikhlas itu ialah orang yang beramal kerana Allah azza wa jalla semata-mata. Dan amalan yang benar itu ialah apabila amalan itu mengikut sunnah, yaitu mengikut petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita luruskan niat-niat kita, yaitu keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana amalan baik jika tidak ikhlas, bukan sahaja amalan itu tidak diterima Allah, bahkan dia mendapat dosa. Ingatkah kita sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan tentang 3 golongan yang terlebih dahulu masuk neraka, yaitu orang yang berilmu, orang yang bersedekah, dan orang yang berjihad. Apakah yang menyebabkan mereka masuk neraka? Sedangkan amalan-amalan mereka adalah amalan-amalan yang sangat mulia. Kerana niat mereka rosak, bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selalulah kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah senantiasa memberikan keikhlasan kepada kita. Di antara doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika an usyrika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada aku mensyirikkanmu dalam keadaan aku mengetahui, dan aku memohon ampunan kepadamu dari perbuatan syirik yang aku tidak ketahui. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.